قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا بالدارين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin shalla alayya, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan salawat ke atasku illa, jadi termasuk di sini al-untha, yashmal al-untha. Abdul di sini termasuk dengan wanita sekali. Shalla alayya, yang telah berselawat ke atasku, illa kharajatis salatu, melainkan salawat tersebut akan keluar dengan cepat laju, musri'atan min fihi, yaitu daripada mulutnya. Dan ini tidak masalah kalau untuk Allah Subhanahu wa taala menjisimkan ma'ani salawat tersebut, walaupun tidak dilihat dengan mata kita. Tidak mustahil Allah Ta'ala sifatkan dengan perkara, mencipta perkara tersebut untuk dijadikan seperti jisim, keluar gitu. Wala yabqa barrun wala bahrun, dan tidaklah bumi, lautan, wala syarqun wala gharbun, timur dan barat, illa wa tamurru bihi wa taqulu, melainkan selawat ini akan melaluinya. Wa taqulu ana salatu fulan ibn fulan shalla ala Muhammadin al-Mukhtari khairi khalqillah, saya ini adalah salawat fulan bin fulan. Di sini sebab tu kata ulama, orang yang menunaikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia telah birrul walidain, dia telah melakukan kebaikan kepada bapanya secara khusus. Karena apa? Karena disebutkan ketika dia berselawat dengan nama bapanya, salat fulan ibnu fulan, ana salatu fulan ibni fulan, saya salawat fulan bin fulan. Maknanya disebutkan nama kita dengan nama bapa kita. Maka ini termasuk bentuk kita melakukan kebaikan kepada bapa kita, kepada bapa kita. Karena bapa kita juga nanti akan disebut, ayah kita nanti akan disebut di depan Allah Subhanahu wa taala bahawa ini adalah selawat yang telah kita laksanakan. Itu orang yang rajin berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia telah melakukan kebaikan kepada bapanya. Shalla ala Muhammadin al-Mukhtari khairi khalqillah. Nah, yang telah berselawat ke atas baginda Nabi yang terpilih sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa syai'un illa wa shalla alaihi, tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya akan berselawat ke atasnya. Maksudnya akan berselawat kepada siapa ni? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada yang menunaikan selawat tersebut, au ala zalikal musalli. Maksudnya dengan makna para makhluk Allah Taala yang dilalui oleh selawat tersebut, ketika selawat tadi lalu di mana-mana tempat pun akan menyebut ucapan yang sama. Ana salatu fulan ibni fulan shalla ala Muhammadin al-Mukhtari khairi khalqillah. Disebut begitu, maknanya sepanjang perjalanan tadi ini seluruh makhluk Allah Ta'ala yang dilalui oleh selawat tersebut juga akan berdoa kepada yang berselawat tersebut, ataupun mereka juga akan turut berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ini disebut oleh Al-Imam Asy-Syarbubi radhiyallahu ta'ala. Wa yuqlaqu min tilka as-salati ta'irun lahu 70,000 janahin, dan kemudian diciptakan daripada salawat tersebut, yuqlaqu min tilka as-salah ta'irun, diciptakan seekor burung yang mempunyai 70,000 sayap, fi kulli janahin 70,000 rishatin, dan pada setiap sayap akan mempunyai 70,000 bulu. Fi kulli rishatin 70,000 wajhin, dan pada setiap bulu tersebut mempunyai 1000 wajah.
Wa fi kulli wajhin 70,000 famin, dan pada setiap wajah tersebut ada 70,000 mulut. Fi kulli famin 70,000 lisanin, dan pada setiap mulut tersebut mempunyai 70,000 lisan. Kullu lisanin yusabbihu Allah Ta'ala bi 70,000 lughatin, dan pada setiap lisan tersebut akan bertasbih kepada Allah dengan 70,000 luah bahasa. Wa yaktubullahu lahu sawaba dzalika kullih, dan Allah akan mencatatkan seluruh pahalanya yang dia lakukan tersebut kepada siapa? Kepada yang menunaikan selawat tadi. Bayangkan satu selawat yang dilaksanakan, diterbangkan keluar daripada mulut orang tersebut melalui seluruh makhluk Allah Ta'ala ni, dan dengan setiap selawat satu ekor burung. Bayangkan kalau ribuan selawat. Nah, baik. Kata muhaqqiq ketika dia takhrijkan hadis ini, dia kata lam ajidhu fima tala'tu alaihi min masadir. Saya tidak dapati hadis ini dalam mana-mana masdar. Ini adab, bahasa adab para ulama kita yang mentahqiq ini dengan pengarang, iaitu al-Imam Al-Juzuri radhiyallahu taala anhu. Tidak sebut terus kata hadis ini maudhu', hadis ini kata-kata lam ajidhu. Kerana dia tak jumpa, Imam Juzuli jumpa. Jadi lebih baik begitu. Jangan terus kita tak jumpa, kita terus kata maudhu'. Kecuali memang dengan dia minal huffaz, dia huffaz. Seperti Imam Iraqi radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan hadis dalam Ihya, ketika mentakhrijkan hadis daripada Ihya, ada bahasa yang Imam Iraqi sebut lam ajid lahu aslan. Lam ajid lahu aslan dengan la asla lahu. Beza di antara dua istilah al-Imam Iraqi. Kata ulama, kalau Imam Iraqi sebut la asla lahu, maknanya tidak ada asal. Tapi kalau disebut lam ajid lahu aslan, maknanya lam ajid, ana lam ajidhu. Wa mungkin al-Imam Al-Ghazali yajidhu. Imam Ghazali mungkin jumpa, saya yang tak jumpa. Ini bahasa adab para ulama. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man shalla alayya yawmal jumu'ati 100 marrah jaa yawmal qiyamati wa ma'ahu nur. Sesiapa yang menunaikan salawat ke atasku, kata Rasulullah, pada hari Jumaat 100 marrah. Maksudnya pada hari Jumaat ni bila? Fi ayyi waqtin minhu, pada mana-mana waktu di pada hari Jumaat. Bi ayyi siratin, dengan apa sirah sekalipun. Karena diumumkan, man shalla, umumkan. 100 marratin, 100 kali. Jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nur, dan akan datang pada hari kiamat nanti bersama dengannya nur. Lau qussima dzalika nuru bainal khalqi kullihim lawasi'ahum. Akan datang pada hari kiamat nanti bersama dengannya cahaya. Kalau dibahagikan cahaya tersebut di antara makhluk Allah Ta'ala seluruhnya, maka semuanya akan mendapatkan cahaya tersebut. Lawasi'ahum, malah akan lebih cahaya tadi. Satu kali. Dzukira fi ba'dil akhbari maktubun ala saqil arsy. Diriwayatkan dalam sebahagian khabar, ditulis di atas ala saqil arsy, man ishtaqa ilayya rahimtuh wa man sa'alani a'taytuh wa man taqarraba ilayya bis salati ala Muhammadin ghafartu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Sesiapa yang rindu kepadaku, kata Allah, rahimtuh, aku berkasih kepadanya. Wa man sa'alani a'taitu, dan sesiapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Wa man taqarraba ilayya bis salati ala Muhammadin, sesiapa yang mendekatkan kepadaku dengan menunaikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafartu lahu dzunubahu, aku akan ampunkan dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun seumpama lautan seperti buih di lautan, kalaupun dosanya sebanyak tersebut. Dan ada makna yang kena dengan hadis ni. Walaupun hadis ni kata muhaqqiq lam ajidhu fi ma tala'tu alaihi min masadir. Sekadar mutala'ah yang dilakukan oleh muhaqqiq, kata beliau, tidak saya temui hadis ni dalam mana-mana masdar. Cuma maghfiratuz dzunub,
pengampunan dosa disebabkan kerana berselawat ke atas baginda Nabi ini thabitatun fil hadis, sabit dengan hadis pengampunan dosa. Kama inda Tirmidzi, kata seperti dalam riwayat al-Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa ghairihi min hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, kata baginda Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya ini banyak berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Ini uksiru as-salata, saya nak membanyakkan selawat ke atasmu ya Rasulullah. Fakam aj'alu laka min salati, banyak mana yang saya perlu lakukan salawat kepada kamu, min salati ay min du'ai, dalam doa saya. Dalam doa saya nak berdoa, saya nak berselawat, nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Bagaimana saya nak berselawat kepadamu ya Rasulullah dalam doanya saya? Faqala ma syi'ta, Nabi kata ikut suka kamu. Kamu nak buat apa-apa pun ikut suka. Ini amrul maftuh, kalau ini terbuka. Jadi kalau kamu nak buat banyak mana pun terpulang. Qala qultu ar-rubu', qultu ar-rubu', 1/4 daripada doa saya selawat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak. Nabi kata ikut suka, tapi kalau kamu nak tambah, itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi siapa? Bagi kamu. Nabi tak kata wa khairul li, dia kata itu lebih baik pada aku. Tak, lebih baik pada kamu. Kenapa? Karena satu selawat dibalas 10 kepada kita. Maknanya siapa yang lebih ni? Yang berselawat ke yang mendapatkan selawat? Musalli ke musalla? Musalla alaih ke musalla bayang tu? Musalli ke musalla alaih? Musalli yang menunaikan selawat tersebut. Qultu an-nisfa, kalau begitu nisf saya jadikan, dia aj'aluhu nisf, aj'aluhu an-nisfa, saya jadikan dia setengah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak, kalau kamu tambah lagi daripada itu lebih baik bagi kamu. Qala qultu fal-thulutsain, kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak, ikut suka kamu, kalau kamu tambah lebih baik. Qultu aj'alu laka salati kullaha, saya jadikan begitu ya Rasul, kalau begitu saya jadikan seluruh selawat saya kepada kamu ya Rasulullah. Seluruh doa saya adalah berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka. Cuba tengok, kenapa Nabi tak jawab terus daripada awal berkenaan dengan jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Ini agak dia terputus. Boleh. Jadi Nabi kata, kerana Nabi nak bagi tahu kepada kita semua bahawa ini benda yang maftuh, terbuka kepada kita untuk nak berdoa dengan apa sahaja. Kerana hamba ni masing-masing dia ada keperluannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan umat. Kerana umat dia ada keperluannya. Dia ada benda yang dia nak doakan. Sayyidina Ubay menunjukkan himmah yang aliyah pada waktu tersebut dengan bertanya kepada Nabi, menjadikan doa dia bukan untuk diri dia, tapi menjadikan doa dia lebih luas daripada itu lagi. Maka Nabi SAW ikut suka kamu. Kalau Nabi kata jadikan seluruhnya, maka nanti takut sebahagian orang akan faham kata jadi wajib. Jadi tak boleh ada doa yang lain. Nak SPM tak boleh doa SPM, selawat. Jadi Nabi SAW rahmat kepada umat. Nabi umumkan, silakan. Nak doa banyak mana pun tak ada masalah. Tapi bila Sayyidina Ubay menunjukkan himmah yang aliyah, dia kata saya nak jadikan seluruh selawat saya ni kepada seluruh doa saya Rasulullah selawat kepadamu ya Rasulullah. Idzan, kata Nabi, tengok, kalau begitu kata Nabi, tukfa hammak, seluruh keinginan kamu akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Wa yughfar laka dhanbuka, wa yughfar laka dhanbuka, diampunkan dosamu. Bukan itu sahaja, bukan kamu dapat apa yang kamu nak saja, malah dosa kamu diampun oleh Allah. Dua terus dapat. Tapi kalau kita minta doa dengan apa yang kita minta, kemungkinan kita akan dapat dengan apa yang kita minta di dunia. Dan kemungkinan Allah Ta'ala tidak akan bagi perkara yang kita minta, kerana benda tak sesuai kepada kita. Kerana kita minta kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, bukan apa yang kita inginkan kepada diri kita. Faham?
kita minta kepada Allah dengan apa yang kita inginkan, mungkin tak sesuai dengan kita. Maka Allah memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang diperlukan oleh kita. Nah, faham? Itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala sebut dalam Hikam. Dalam berkenaan dengan permintaan yang kita nak minta kepada Allah. Jangan kita minta dengan apa yang kita inginkan, tapi kita minta dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Itu maksudnya. وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه قال ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا قامت منه رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian sahabat mengatakan, annahu qala, annahu man ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada sesuatu majlis yang ditunaikan salawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibah, melainkan akan keluar daripadanya bauan yang sangat harum, hatta tablugha anan as-sama', sehingga sampai ke langit. Ini ke awan ataupun ke permulaan langit. Fataqulu al-malaikatu hadha majlisun sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mengatakan, ini majlis yang ditunaikan salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup sekian.